Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jumpa lagi kita hari ini. Kelas kita macam biasalah. Okay, hari ini kita nak sambung tajuk seterusnya, iaitu sifat khianat. Akhlak tahun 4, sifat khianat. Okay, buka muka surat 57 masing-masing, buka buku teks masing-masing. Muka surat 57 kita nak belajar tajuk baru, iaitu sifat khianat. Okey, pertama sekali kita nak tahulah apa itu khianat. Awak tahu apa itu khianat, kan? Kita tengok dekat tu dia tulis 12.1 tu pengertian dan dalil sifat khianat. Khianat ialah tidak jujur pada diri sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan manusia. Sifat khianat didorong oleh syaitan dan boleh membawa kepada kemusnahan dan kehancuran. Khianat ni tidak jujur. Tidak jujur pada semua orang lah. Bukan kata setakat orang lain, tapi tidak jujur dengan diri sendiri, kita sendiri. Diri kita sendiri pun kita tak jujur. Itu khianat. Ataupun perkataan moden dia kita panggil sabotage. Itu perkataan moden dia lah. Perkataan Arab dia khianah. Melayu kita sebut khianat, Arab sebut khianah. Jadi sifat khianat ni, kenapa berlaku sifat khianat? Dia didorong oleh syaitan dan boleh membawa kepada kemusnahan dan kehancuran. Syaitanlah bisik dalam hati kita untuk kita buat khianat, untuk kita buat jahat, untuk kita tidak jujur. Syaitan yang buat benda tu. Jadi khianat ni adalah sesuatu perkara yang tidak elok lah. Tidak elok. Benda jahat. Khianat ni benda jahat. Kita boleh khianat dekat orang lain, kita boleh khianat dekat Allah, kita boleh khianat dekat Rasul Allah, dan kita juga boleh khianat dekat diri kita sendiri. Macam tu. Kita tengok dalil muka surat sebelah tu 58. Ayat Quran sebut, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Surah Al-Anfal ayat 27. Nanti awak baca Quran, buka Quran surah Al-Anfal ayat 27, jumpalah ayat ni. Okay, apa maksud ayat ni? Maksudnya ialah, wahai orang-orang yang beriman. Siapa kita lah tu, wahai orang-orang beriman tu, janganlah kamu khianat kepada Allah. Quran sebut, Allah sebut dalam Quran, jangan khianat pada Allah, jangan tidak jujur pada Allah dan Rasulnya, dan Rasul. Dan jangan khianat pada Allah dan Rasul. Allah pun kita tak boleh khianat, Rasul pun kita tak boleh khianat. Dan adakah kamu mahu mengingkari amanah yang diberikan sedangkan kamu mengetahui apa akibatnya? Kita tahu akibat kalau kita khianat. Okey, khianat dekat Allah ni macam mana? Banyaklah khianat dekat Allah ni. Kita seleweng. Contohnya kita seleweng Quran, kita tafsir Quran mengarut kan, tak ikut landasan ilmu tafsir. Suka-suka hati kita itu khianat tu, khianat dekat ilmu Allah. Khianat dekat Rasul, hadis Rasul, hadis Nabi, sunnah Nabi. Kita cakap sunnah ni macam-macam lah, tak boleh pakai sunnah ni. Kan ada golongan anti hadis kan. Anti hadis ni dia tak guna sunnah, dia kata sunnah tu menipu. Dia tak pakai sunnah. Itu khianat dekat Rasul lah tu. Kemudian khianat dekat diri sendiri, dekat amanah. Amanah yang ada dekat kita, banyaklah kita pegang amanah ni, lepas tu kita khianat. Itu kita khianat diri sendiri. Sedangkan kita tahu bila kita khianat amanah tu apa akibat yang berlaku, kita tahu, tapi kita khianat juga. Jadi ayat Quran dah larang kita, ya ayyuhallazina amanu la takhunu. Jangan, la takhunu, jangan khianat. Kamu semua jangan khianat. La takhunullah. Yang khianat siapa? Allah war Rasul. Wa takhunu amanatikum. Dan jangan khianat amanah-amanah kita. Ingat, jangan khianat, jangan cuba buat khianat ni. Okey, seterusnya kita tengok 12.2 ciri-ciri orang yang bersifat khianat. Macam mana kita nak kenal orang-orang yang khianat? Kita belajar yang ni. Kita belajar ni kita tahu. Yang pertama sekali, sentiasa mencari kesilapan orang lain. Orang yang suka buat khianat ni, dia saja-saja dia suka nak cari orang salah orang. Sebab bila dia buat khianat, dia akan cakap, dia pun buat juga, yang ni pun buat salah juga. Sebab tu dia cari salah orang. Sebab dia nak senang, dia nak buat khianat, dia nak buat jahat. Dia suka sentiasa mencari kesilapan orang lain. Itu sifat orang khianat. Okay, nombor 2, bercakap bohong. Biasalah kita bila dah khianat ni, kita suka tipu lah.
tak nak kantoi khianat kita tu kan, kita menipu. Orang khianat ni dia suka cakap bohong. Yang ketiga ialah sentiasa berburuk sangka. Kita bila dah khianat kan, kita akan buruk sangka dekat orang tu lah, supaya khianat kita tu tak kantoi. Dia ni buat apa. Macam tu, dia sentiasa berburuk sangka. Itulah sifat seorang yang suka khianat. Yang last sekali ialah suka dengki lah, hasad dengki. Kita panggil hasad, Arab pun panggil hasad juga, hasad dengki. Tak boleh tengok orang senang. Bila tengok orang senang, mulalah dia nak buat khianat, nak buat jahat dia tu, biar orang tak senang juga. So jadi kita check balik diri kita, ada tak 4 sifat ni, paling asas 4 sifat ni dalam diri kita. Kalau ada, kita khianat lah, kita seorang pengkhianat lah. Check masing-masing lah, tak payah check orang lain, check diri sendiri. Itu adalah ciri-ciri orang yang bersifat khianat. Ciri-ciri ni kita nak tengok lah, kita nak tahu, kita nak check macam mana kita ni ada seorang pengkhianat ataupun tidak. Okay. Seterusnya muka surat 59, 12.3, keburukan bersifat khianat. So tak, sifat khianat, sifat jahat ni dia tak ada kebaikan lah, dia ada keburukan saja. Kita tak ada kebaikan, sifat khianat tak ada, dia keburukan. Okay, yang pertama sekali, tidak boleh dipercayai. Bila kita selalu dah buat khianat kan, tidak jujur, orang tak percaya dah lah kat kita. Selalu orang sebuat ni, kita buat lain. Lepas tu kita suka buat jahat kat orang tu, buat jahat kat ni, orang tak percaya dah lah kat kita. Macam tu lah. Okay, nombor 2 ialah dibenci oleh semua orang. Bila kita dah buat khianat kat semua orang, orang pun tak suka kita. Orang tak suka kita. Okay, seterusnya, hati tidak tenteram. Memang tidak tenteram. Orang khianat ni kan dia suka sangka buruk kat orang, dia suka hasad dengki. Selalu fikir nak buat apa, nak buat jahat, nak buat macam mana, nak suruh dia ni jatuh macam tu kan. So hati dia tidak tenteram, dia tak relax. Selalu tak tenteram. Okay, seterusnya ialah perbuatan khianat merugikan diri sendiri. Rugi tak, orang lain tak rugi pun khianat. Orang lain mungkin rugi sebab menanggung apa yang kita buat tu. Tapi yang paling rugi ialah diri kita sendiri, merugikan diri sendiri. Orang lain mungkin dia boleh up balik, bila kita buat jahat kat dia, dia boleh up balik, tapi kejahatan yang kita buat tu akan merugikan diri kita sendiri. Dan last sekali keburukan dia, Allah murka, Allah marah. Allah pun marah. Orang khianat ni, lagi-lagi kita khianat dekat agama, Allah sangat marah. So jangan ajar dalam diri kita ni ada sifat khianat. Tak boleh. Quran dah larangkan, la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum. Jangan, tak boleh sama sekali. Okay, last sekali kita nak belajar macam mana cara nak hindar daripada sifat khianat ni. 12.4 tu cara menghindari sifat khianat. Macam mana kita, kalau khianat tu ada dalam diri kita, macam mana kita nak buang dia, ataupun cara kita tak nak bagi ada sifat khianat tu. Okay, yang pertama sekali kena muhasabah. Kita kena renung balik diri kita. Contoh tadi kan, kita suka hasad dengki kan, so kita renung balik diri kita. Aku pun boleh juga buat apa yang dia buat, walaupun tak perlu aku nak khianat dia. So aku kena usahalah. Macam tu muhasabah. Bila kita tengok kawan kita berjaya, kita muhasabahlah diri kita kat mana kita tak kena, dan kita usaha sampai jadi. Bukanlah kita pergi khianat dia, curi buku dia ke kan, apa benda kacau dia ke, nak belajar kan, itu khianat lah tu. Tapi kita muhasabah. Bila muhasabah, kita sama-sama belajar dengan dia ke, itu muhasabah. Okay, nombor 2, mengeratkan hubungan silaturahim. Biasa orang khianat ni, dia tak ada kawan lah. Dia tak ada kawan, dia duduk seorang-seorang. Sedap lah dia nak buat khianat kan. Tapi bila kita dah rapat dengan orang, kita akan rasa tak tergamak nak buat khianat kat orang. Sebab tu kita kena eratkan silaturahim. Kawan ke, saudara ke, siapa-siapa ke. Bila dah erat, kita tak khianat orang lah. Dan nombor 3 ialah melakukan sesuatu pekerjaan kerana Allah. Kena ikhlas. Buat kerja kena ikhlas. Kalau tak ikhlas, barulah timbulnya sifat khianat tu. So bila kita dah ikhlas, so benda tu akan jalan dengan baik, dengan baik, dengan smooth je benda tu jalan. Okay. Last sekali ialah mendalami ilmu agama. Maksudnya mendalami ilmu agama ni, kita tahu dosa pahala lah. Buat khianat ni dosa kan, so kita tak buat lah, kita takkan buat.
Okay, so dekat sini dia bagi empat cara kita nak hindar, kita nak lari daripada sifat khianat ada dalam diri kita, ataupun kita nak buang sifat khianat yang dah ada dalam diri kita. Okey. So hari ni topik kita ialah tentang sifat khianat. Saya ulang balik apa yang kita belajar hari ni. Yang pertama sekali, apa itu khianat? Khianat ialah tidak jujur. Tidak jujur kepada siapa? Diri sendiri, kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada orang lain, orang ramai lah. Kenapa khianat tu ada? Dia didorong oleh syaitan. Syaitan yang mendorong kita, dan kita terikut dengan dorongan syaitan tu, so jadilah sifat khianat. Seterusnya dalam Quran pun sebut larangan supaya tidak khianat ni. Surah Anfal ayat 27. Dalam Quran ada sebut larangan. Okay. Next kita belajar ialah ciri-ciri. Ciri-ciri ni bagaimana cara kita nak tahu ada tak sifat khianat dalam diri kita. Itu adalah ciri-ciri. Bila ada ciri-ciri itu dalam diri kita, maka kita seorang pengkhianat. Kalau tak ada, alhamdulillah. Seterusnya ialah kita belajar keburukan sifat khianat. Sifat khianat ni sifat yang jahat, mazmumah. So dia tak ada kebaikan. Dia mesti keburukan. Apa yang akan jadi keburukan ni? Apa yang akan jadi sekiranya ada sifat khianat dalam diri kita? Itulah keburukan. So yang jadi itu benda yang buruk lah, bukan benda yang baik. Okay, last sekali kita belajar cara untuk hindarkan diri kita, cara kita nak lari supaya sifat khianat ni tak ada dalam diri kita, ataupun cara kita nak buang sifat khianat. Kita tersangkut dengan sifat khianat, kita nak buang benda tu. Itu cara menghindari. Okey, sampai situ saja pelajaran kita untuk hari ini. Saya harap awak faham, semua faham. Okey, sifat khianat. Okey, kita jumpa lagi untuk next class dengan tajuk baru, topik baru. Jumpa lagi minggu depan. Sampai situ saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.